Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali di rancangan Alam Misteri di channel aku. Okey, sebelum tu kalau korang suka cerita seram dan cerita misteri, jangan lupa subscribe, like, share dan komen di channel ini. Okey, supaya ramai lagi yang tahu pasal channel ni. Dan kalau korang ada cerita nak share, bolehlah emailkan ke alammisteri2023@gmail.com. Kisah kali ini aku nak kongsikan adalah kisah ini sudah 9 tahun berlalu, tapi aku masih boleh ingat kejadian itu dengan jelas. Aku mendapat tawaran melanjutkan pengajian tinggi di sebuah universiti di Melaka. Ini kali kedua aku melanjutkan pelajaran yang jauh dari negeri kelahiranku. Maklumlah, anak tunggal dalam keluarga. So, perasaan agak bercampur bau antara seronok, sedih dan excited. Sedih sebab terpaksa berjauhan dengan keluarga dan kena belajar survive seorang diri dekat tempat orang. Minggu orientasi adalah minggu yang paling boring bagi aku. Nak melalui seminggu tu rasa sangatlah panjang waktunya. Aku rapat dengan seorang student perempuan ini. Aku panggil dia Hanis. Kira macam dah geng lah dengan dia. Sepanjang minggu orientasi, aku dengan dia je walaupun kita orang bilik lain-lain. Oh, rupa nak bagi tahu, first semester ni wajib kena duduk hostel. Satu bilik total 4 orang. Bilik aku ada seorang je baru masuk, lagi 2 after registration balik rumah sebab ada emergency katanya. Aku tak tanya banyak lah sebab masalah orang kan. Dia nak menyibuk buat apa? Bilik aku tingkat 4, which is yang paling atas dan yang paling hujung koridor. Sementara kawan aku Hanis duduk tingkat 2, sunyi dan seram. 2 ayat itu sentiasa berlaga-laga dalam kepala aku bila aku dapat bilik hujung. Bilik pun dah sunyi sebab tinggal 2 orang je. Roommate aku seorang ni aku panggil dia Asia. Dia anggap pendiam. Mungkin awal-awal baru kenal kan. Takkanlah dah nak terkejar-kejar kan. Satu hari tu, hari last minggu orientasi, aku rasa penat sangat. Dalam kepala dah aim naik je bilik nak terus tidur. Jam pun dah pukul 6 petang. Aku naik tangga selisih dengan Asia. Dia nak pergi kafe hostel dan beli makanan. Awak ada nak kirim apa-apa ke? Asia bertanya. Aku gelengkan kepala je sambil senyum. Dan dia pun jalan je terus pergi ke kafe. Aku nak teruslah naik tangga tapi tiba-tiba aku baru perasan dah terfikir. Asyah tu dia pakai tudung. Tapi ni tadi elok pula aku tengok dia ikat tocang kuda rambut tu. Tak ada nak pakai tudung ke apa. Pelik ni. Tapi badan pun dah penat. Malaslah aku nak fikir bukan-bukan. Lantak lah. Sampai bilik tukar baju semua. Dan aku perasan Asyah tengah baring sambil main phone dia dengan handphone dekat telinganya. Bukan awak turun kafe ke tadi? Cepatnya naik bilik. Aku tanya Asyah. Saya baru bangun tidur lah awak. Duduk saya habis aktiviti awal. So habis je saya betul naik bilik tidur. Asyah menjawab. Aku penyelidik Asyah masa tu tak tahulah nak rasa apa. Pelik bertanya-tanya perasaan aku masa tu. Dalam hati aku, siapa yang aku selisih dekat tangga tadi? Sejak tegur aku pula tu. Bermula dari saat itu, aku selalu terserempat benda-benda dan situasi pelik macam tu. Memang aku ni boleh nampak benda-benda macam tu. Tapi aku pilih untuk ignore je. First week, kelas start macam biasa. Roommate aku yang lagi 2 tu pun dah balik semula ke hostel. Kebanyakan kelas aku minggu pertama habis awal. Habis kelas, jalan kaki naik ke kafe hostel nak bungkus makanan untuk makan di bilik je. Naik hostel singgah sekejap bilik Hanis. Dia ajak makan sekali dengan dia. Aku pun on je. Aku balik bilik dulu, mandi, solat semua dan baru datang balik bilik dia. Dalam pukul 5 petang lebih jugalah aku balik bilik aku. Aku sampai je bilik aku, Masya Allah. Bersepah teruk sungguh macam baru kena lepas pecah masuk. Aku pun gelabah nak tengok-tengok ada barang hilang ke apa. Sebab aku yakin sangat. Masa sebelum aku pergi bilik Hanis, aku dah kunci pintu. Roommate aku yang lain semua tengah kelas lagi. Mustahil orang luar boleh masuk hostel perempuan yang dikawal ketat. Aku keluar ke bilik sebelah, tadi dia orang mungkin ada nampak siapa-siapa yang mencurigakan. Dia cakap tak ada pun. Aku masuk semula ke bilik aku nak cek barang-barang roommate aku mungkin ada yang hilang. Tiba-tiba bilik yang macam tongkat pecah tadi elok je kemas rapi. Macam yang aku tinggal sebelum ke bilik Hanis tadi. Dalam hati ni dah berbaku-baku hamun
dah geram dan benda apa yang nak main-main dengan aku. Tapi dalam hati je lah. Weekend tu Asyah dan seorang lagi roommate aku, panggil dia Tika. Dia orang balik. Tinggallah aku dengan lagi seorang roommate yang panggil Zimah. Zimah keluar dengan kawan-kawan dia pergi bandar mungkin. Tinggallah aku seorang sampai malam. Since aku seorang je kat bilik, so aku agak berjaga-jaga lah. Setiap malam bilik aku sangatlah panas. So tingkap bilik tak pernahlah tutup, tak kira malam ke siang. Jam baru 9 macam tu, nak tidur pun awal lagi. Aku tengok malam movie kat laptop sambil makan Maggi Cup. Saja tak nak duduk atas kursi, aku makan atas lantai sambil menghadap laptop yang aku letak atas katil. Kedudukan aku ni bertentangan dengan tingkap bilik. Ronok layan movie sampai tak sedar dah pukul 11. Tiba-tiba, ujung kaki aku yang aku duduk berlunjur ni kena kus-kus manja. Aku tak bagi reaksi apa-apa, aku buat tak tahu je. Tapi dalam hati dah macam gendang tarian Cina dah puasa. Lebih kurang 10 minit selepas tu, aku bangun nak letak Maggi Cup tu dekat meja belajar. Baru 2 langkah, pintu bilik aku kena ketuk macam orang mengamuk. Dan selang-seli pula dengan ketukan 3 kali yang siung. Terduduk jugalah aku. Jatuh habis kat Maggi tadi. Kejadian tu berlangsung lebih kurang 5 minit juga. Tapi aku rasa lama sangat. Aku dalam hati ni, ya Allah, mana Zimah ni tak balik-balik lagi ni. Mustahil yang ketuk tu Zimah. Sebab dia ni ada kunci. Kebetulan laptop aku masih on. Aku buka bacaan Yasin dekat YouTube kuat-kuat. Dan aku sambungkan dengan speaker Asyah. Alhamdulillah, benda tu hilang. Menggigil kaki tangan tu still ada. Tapi tak seteruk tadi. Zimah balik, aku dah tertidur. Dia bawa balik kawan dia seorang lagi nak tumpang tidur. Aku terjaga masa dia orang sampai tu. Aku tengok kawan Zimah tu mata dia melia je tengok bilik kita orang. Aku ambil kesempatan pergi ke toilet buang air yang aku tak tahan dari sebelum tidur tadi. Tiba-tiba cepat-cepat aku masuk bilik nak baring semula. Zimah dan kawan dia masih bersembang. Masa aku nak baring tu, mataku terpandang satu tumpukan darah yang agak besar tapi betul-betul bantal kepala aku. Dan tumpukan itu masih basah macam orang baru tumpahkan air. Zimah nampak muka aku berubah, terus dia tanya kenapa. Aku tak cakap banyak, terus sambung je tidur. Pagi esok tu aku bangun, darah tu dah hilang. Aku sedap tak ada tilam, tak ada melekat apa-apa dekat tilam. Zimah dan kawan dia masih tidur. Aku siap-siap mandi, nak turun ke kafe beli makanan. Dah beli makanan, naik bilik tengok Zimah dan kawan dia dah bangun tengah berborak. Zimah kenakan kawan dia namanya Yani. Zimah terus cakap kat aku yang malam masa dia orang sampai bilik, Yani ternampak benda tu dekat tingkap bilik. Benda tu nak masuk, tapi aku pasang Yasin sekuat alam pula. So dia terhalang. Satu benda pasal Yani ni, dia boleh nampak dan sense benda tu sejelas-jelasnya. Aku dengar Zimah beritahu macam tu memang berderau darah aku. Nak berdiri pun rasa dah tak ada lutut. Lepas kejadian tu, aku jarang-jarang duduk seorang-seorang dekat bilik. Kadang-kadang aku lepak bilik Hanis kalau terpaksa seorang. Memang sekuat alam aku pasang rupiah atau surah Yasin. Aku sengaja tak bagi tahu Zimah tentang kejadian tu sebab tak nak takutkan dia. Esok lebih kurang pukul 1:30 hari, aku turun bawah blok untuk cuci baju dengan washing machine. Malas aku nak cuci guna tangan since dah seminggu aku kumpul baju-baju untuk basuh guna washing machine. Jimatlah sikit kan. Dan aku nak terus pergi ke kafe untuk bungkus makanan. Sebelum turun, Zimah minta tolong bungkuskan sekali makanan untuk dia plus air mineral. Dah beli semua, aku nak naik tu, aku berhenti sekejap sebab termengah-mengah aku bawa banyak makan barang. Sambil duduk kat anak tangga, aku dengar suara seolah-olah orang sedang mendengus marah. Aku abaikan je. Aku fikir budak bilik bawah tu bergaduh mungkin. Dan sekilas mata aku berhenti dekat tingkap bilik stop. Betul-betul sebelah laluan nak naik tangga. Ada sepasang mata yang sangat tajam tengah pandang aku dari celah tingkap yang terbuka sikit sebab dah berkarat. Kelopak matanya berbulu hitam tebal dan mata warna putih dengan anak mata tu kecil. Tak ada mata hitam langsung. Allahu Akbar. Aku menjerit.
Aku rangkul semua barang-barang yang berat tadi, laju aku melangkah naik nak tangga ke bilik. Tak pandang belakang. Sampai bilik, Zimah tanya kenapa macam baru lepas maraton 100 meter je. Aku senyum sumbing sambil termengah-mengah kumpul nafas. Dalam hati, siang-siang pun kena ganggu. Korang punya hostel ni laluan angin dan bersebelahan dengan bukit. So memang laluan dan tempat dia. Apa-apa pun jangan stay seorang-seorang. Kena berhati-hati selalu. Yang ni pesan dekat Zimah sebelum dia gerak balik pagi tadi. Aku dalam hati, ailah, kenapa aku selalu kena? Orang lain tak ada ke? Aku tahu, aku boleh nampak benda-benda macam ni. Tapi aku tak minta, dan sebelum ni kalau aku nampak atau kena ganggu pun tak sekerap ni. Abah aku berpesan kalau nak tahu benda tu ada berdekatan kita, firasat kita automatik akan rasa lain dan keadaan akan jadi ganjil. Dan situasi macam tu selalu terjadi dekat aku masa aku stay hostel. Aku diganggu mungkin sebab aku boleh nampak dia, walaupun aku dah try abaikan. Benda tu pun makhluk Tuhan, dan dia boleh tahu sekiranya kita nampak dia walaupun kita tak bagi reaksi apa-apa. Lepas habis first semester, next semester aku dah sewa rumah di luar hostel. Tak sanggup aku nak hadap kena kacau sampai 3 ke 4 hari sekali. Itulah serba sedikit aku masih ingat tentang kejadian kena ganggu di hostel.